Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. salam sejahtera. So, kita mulakan kelas kita dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so hari ni saya nak masuk chapter baru sikit. Okay, iaitu chapter 4, structure. So, dalam banyak-banyak chapter, senior awak paling tak suka chapter ni, structure ni. Okay, dia orang cakap susah. Tapi saya rasa lebih kurang je dengan chapter 3. Boleh nampak slide saya? Okay? Boleh. Okay. So, chapter ni adalah chapter structure. Untuk structure ni kita kena analisis structure lah. Structure tu adalah contoh struktur bangunan, bukan bangunan lah, biasanya lebih berkaitan dengan atap ataupun struktur atap ataupun struktur jambatan. Okay, so explain sikit apa itu plain trusses. Okay, apa itu plain trusses? Okay, so plain trusses, a truss is structure composed of slender members joined together at the end point. The members commonly used in construction consist of wooden strut or metal, in particular planar truss like in single plane. Okay, so ini kita namakan dia sebagai single plane highlight sikit. Okay, yang ni, yang gambar figure 4.1b ni, ini adalah single plane. Okay, biasanya truss ni adalah is a structure composed a slender members joined together at the end of point. Okay, so ini maksud truss lah. Okay, kalau soalan keluar apakah maksud truss, so awak boleh jawab, tuliskan sikit lah apa maksud truss. Okay, so slender member ni adalah yang ni lah, batang-batang besi ni. Okay, dia akan join di hujung. Okay, dekat hujung point ni, okay, dekat titik-titik join. Join tu penyambung. Okay, so ini yang dinamakan truss. Okay, so bila kalau saya lukis keluar, yang ni contoh saya lukis keluar lah. Macam ni lah konon untuk yang hujung ni Okay, so ini adalah truss lah sebab dia bercantum. Dia ada structure tapi dia bercantum di hujung members tu, di hujung tiang tu dia bercantum. So itu adalah truss. Okay, so ayat yang panjang tu boleh baca lah. Okay, tapi nak ceritanya truss tu adalah slender members joined together at the end point. Okay, dia bercantum dekat hujung-hujung tu. Dekat hujung-hujung ni dia bercantum, so itu adalah truss. Okay, boleh? Boleh tak? Okay, seterusnya explain plain truss. Okay, apa lagi teori dia? Okay, so ini atas tadi, ini adalah struktur untuk roof Okay, yang ni untuk roof, untuk atap. Okay, so kita analisis di hujung ni je. Plain trusses. Yang hujung-hujung belakang ni kita tak ambil kira lagi lah. Kita ambil hujung ni. Okay, so ini untuk roof. Kalau diminta untuk lukis plain trusses, awak boleh lukis yang roof truss tu, dan juga kita ada bridge truss. Yang ni untuk bridge lah. Okay, yang ni untuk bridge, yang atas tadi untuk roof. Okay, kalau dia tanya kena lukis beri maksud. Pernah keluar dalam final, dia tanya maksud dan kena lukis gambar. So, awak kena lukis gambar tu lah. Okay, bridge truss tu. Okay, in case of bridge, okay, dalam case untuk bridge, okay, bla bla bla, bacalah. Okay, so nak ceritanya dekat hujung bridge ni, okay, dekat hujung bridge ni,
dia akan ada satu roller, okay, bersambung pada roller dan satu lagi pin. Okey, penyambung dekat hujung ni. Sebab apa kena ada roller dekat hujung ni? Sebab bila dia panas, okey, besi boleh panas dan menyejuk. So bila dia panas biasanya dia akan mengembang. Okey, bila dia sejuk dia akan menguncup. Okey. So untuk pastikan kita punya bridge ni tidak patah ataupun rosak ataupun apa ni, runtuh. So kat hujung mestilah salah satu hujung kena ada roller lah. Okay. Roller tu nak bagi dia boleh mengembang dan menguncup. Okay. So nanti awak dalam pengiraan truss ni kena ada compression ataupun tension lah. Okay. Sama ada dia boleh mengembang atau menguncup. So kalau dalam pengiraan nanti pun kita kena tetapkan sama ada dia T ataupun tension ataupun compression. Okay ni ayat ni When bridge or roof truss extend over large distance, a rocker or roller is commonly used for supporting one end. Okay, so kena hujung mesti salah satu sama ada guna roller ataupun rocker lah. Okay, simbol untuk roller. Okay, biasanya roller bulat. Dalam gambar sama ada dia bulat ataupun dia ada 3 segi tapi bawah dia ada roda. Okay. Satu lagi simbol dia macam ni lah. So bawah ni ada macam bulatan sikit. So itu adalah dia guna roller lah. Roller. Okay. So kalau pin, kalau di hujung tu pemegang tu pin, dia punya simbol dia macam ni. Ni pin lah. Okay, biasanya dia akan letak salah satu lah. Dia tak akan letak dua-dua pin. Okay. So yang ni. Okay, yang ni contoh. Okay. So ini contoh truss tu di. Okay, yang ni kita panggil gasset. Gasset. Plate. Okay. So yang ni kita namakan dia sebagai pin. Okay. Inilah yang saya cakap tadi. Dekat end pada hujung members ni dia akan ada pin ataupun gasset ni dia akan contoh yang ni di rivet lah. Okay. So untuk hasilkan truss lah. Okay. Bila hujung ni dia pin baru kita namakan dia sebagai truss. Okay. So kat sini boleh lah sama ada pin. Lagi apa kat sini? Kita boleh welding kan. Sama ada awak cantum hujung tu pakai welding, pakai skru ke. Tu tak kisahlah. Okay. Tapi bila dia bercantum, dia akan jadi truss. Okay lagi. Apa lagi teori dia? Kecil sikit nampak. Okay, sekejap saya nak proof kawan awak ni. Siapa lagi kat lobby. Okay, saya tengah proof. Kawan awak lagi 2 orang. Okay, seterusnya. So, yang ni, yang bawah ni nak tentukan sama ada berlaku tension ataupun compression. Okay, so dalam truss tu, dalam awak punya besi tu boleh berlaku compression ataupun tension. Okay, so yang ni bergantung pada awak punya pengiraan lah. Okay, sama ada berlaku tension atau compression, sekejap lagi saya akan cerita lah. Okay, so tension, arrow dia, daya tu akan keluar lah. Dia akan tarik keluar lah. Compression dia akan mampat, so arrow dia akan ke dalam. Okay, tension tu maksudnya dia tarik. So bila tarik tu, kita punya arrow dua-dua keluar. So kalau compression tu arrow dua-dua ke dalam sebab dia nak compress kan, dia tekan. Okay, so arah arrow tu dua-dua ke dalam. Okay, lagi. So ini baru teori Teori tak ada apa sangat. Okay, simple truss. Okay, so simple truss ni agak penting. Okay, simple truss ni pun pernah keluar final. Okay, tanya apakah simple truss. Okay, maksud simple truss
Bila ada 3 member pin connected at the end, dia akan form triangle truss that will be rigid. Okay. So maksudnya bila ada tiga tiang, okay, awak ada satu tiang, tiang kedua dan tiang ketiga, okay. Ketiga-tiga tiang tu dicantum pakai pin dekat hujung dan membentuk segi 3. So inilah yang dinamakan sebagai simple truss. Okay. Boleh So adding two more members, new. Okay, so ayat belakang-belakang tu boleh baca sendirilah. Okay, tapi ceritanya bila ada 3 tiang dicantum pada hujung dia tu guna pin, sama ada guna pin, guna welding atau apa saja. Okay, contoh dalam gambar tu. Apa-apa saja yang membentuk segi 3, so itu adalah simple truss. Okay, so kalau soalan tanya, boleh jawab menggunakan ayat yang saya highlight warna kuning tu. Okey, selain daripada tu, kena lukis sikit lah. Lukis sikit simple truss tu. Saya zoom sikit. Mana tadi? Ni ya. Okey. So, tolong lukis gambar ni Gambar ni. Okey. So, ini adalah simple truss. So, yang belakang ni bila ditambah-tambah lagi, dia masih lagi, kita panggil yang asal segitiga saja, kita panggil dia sebagai simple truss. Okey. Boleh? So, kenapa kena segitiga? Kenapa tak buat segi 4? Okay. So, bila segi 4 dia tak kukuh So, bila awak design something, pastikan lepas ni sen depan nak buat projek kan. Bila awak buat projek, biasanya sini awak mesti ada structure. Okay. So, bagi nak buat structure ni, kena buat bentuk segitiga lah. Okay. Bila... Ya. Untuk yang simple truss tu, dia asal ada bentuk segitiga je kan? Tak kisah dia ada tambahan pun, dia memang simple truss jugalah. Ya. So kalau ditambah pun dia akan bentuk segitiga. Dia asal mesti segitiga je lah. Okay. So kalau awak tengok yang pengenalan tadi, okay, saya naik atas sikit bahagian pengenalan tadi. Okay, kalau awak perasan dekat bridge dan juga ni dekat roof, structure untuk roof dan bridge ni semuanya segitiga kan? Okay, kenapa dia buat segitiga? Okay, dia buat segitiga ni sebab bila structure macam ni dia akan lagi kuat lah. Okay, so pastikan kalau awak buat design, kenapa pula tu? Okay, pastikan bila buat design time project nanti, kalau buat structure, pastikan segitiga lah. Jangan bagi runtuh. Jangan bagi patah awak punya structure tu. Tapi sini awak semua buat segi 4 je. Okay, beres? Boleh? Boleh Ada soalan lagi? Itu je dia punya teori. Habis dah. Sikit je teori tu. Pandai masuk kira-kira pula. Ada soalan tak untuk teori? Saya buka kepada soalan. Ada soalan tak untuk teori? Boleh faham tak? Okay, kena faham apa itu maksud truss dan juga maksud simple truss. Biasanya yang familiar keluar dalam final simple truss dan truss lah. Maksud dan gambar kena draw. Maksud dan draw. Boleh? Ada soalan tak? Untuk part slide yang atas tu. Belum saya masuk pada analisis. Ada soalan? Tak ada. Tak ada, Puan. Beres? Beres. Sekejap saya balas kawan awak punya ni, Robani ni Hakim. Install. Okey, seterusnya untuk analisis truss ni kita ada dua saja method dia.
Okay, kaedah untuk selesaikan trust ni kita ada dua method, dua kaedah. So pertama sekali adalah method of join. Okay, so hari ni saya nak masuk method of join sahaja. Kita nak cerita macam mana nak pilih method of join ataupun method of section. So nak selesaikan kena ada dua method. Kita ada dua method, pilih salah satu sahaja. Okay, sama ada method of join ataupun method of section. Okay, so beza antara dua method ni, okay, beza antara dua method ni, method of join selalunya digunakan untuk cari determine the force in each member of each trust. Okay, so maksudnya kalau ada 10 tiang, awak kena cari daya pada setiap tiang. Okay, so bila dia cakap setiap tiang, kita akan guna method of join. Okay, method of join ni. Okay, method yang saya akan ajar hari ni lah. Okay, semua, maksudnya kena cari semua force in each members. Okay, kalau method of section, okay, kalau method of section, kita bila dia cakap sesetengah tiang sahaja. Okey, maksudnya contoh dia nak cari daya pada F, AC, F, BC dan F, CE sahaja. Contohnya ada 10 tiang tapi dia nak 3 sahaja. So kita akan guna method of section. Okey, kalau dia cakap each members, kita kena guna method of join. Okey, boleh? Beza antara dua ni. Yang join ni maksudnya each member. Semua nak. Okay. Section ni sikit je. Sesetengah sahaja. Okay. So cara nak selesaikan method of join ni lebih kurang macam awak buat equilibrium. This method is based on the fact that if the entire trust in equilibrium, then each of it join is also in equilibrium. Okay. So maksudnya dia punya method lebih kurang macam awak buat equilibrium sahaja. Okay, first step kena draw free body diagram. Okay, kemudian kena buat equation. Okay, so yang ni saya show sikit. Okay, ni solution. So first step macam biasa, lukiskan free body diagram. Okay, so yang ni, ni free body diagram lah ni. Okay, first step awak adalah free body diagram. Kedua buat equation. So equation ni macam equilibrium kan? Betul tak? Ni macam equilibrium. Kemudian selesaikan. Yang ni pun equilibrium. Sama je. Okay. Cumanya nak lukis free body diagram tu. Okay. So yang ni saya skip. So saya pergi kepada example terus. Okay. Contoh example ni dia cakap use the method of join. So yang ni senang lah. Dia memang dia cakap method of join. So awak tak payah pilih pening-pening sama ada join ataupun section. Okay. So yang ni memang dia cakap kena guna join. Okay. Cuma kalau soalan macam ni, dia cakap use the method of join, tiba-tiba awak buat section. So saya terpaksa salahkan lah. So betul-betul baca Dia cakap use, salah ni, highlighter. Okay, use method of join. Kena guna join, jangan pergi guna section. Calculate the force in each member. Okay, each member. So ayat each member ni menentukan dia akan guna join ni tadi. Okay, boleh? Okay. So bila dia cakap each member, so memang automatic guna join. Of the load thrust illustrated and state whether members in tension or compression. Okay, kemudian lepas awak kira, so disuruh tentukan sama ada tension ataupun compression. Also calculate the reaction force 8A. Okay, reaction force kat luar lah. Okay, so macam mana nak buat free body diagram? Okay, first kali, okay, saya ajar macam mana nak lukis gambar aja keseluruhan dia punya free body diagram. Okay, so kalau awak perhatikan dekat A ni,
adalah pin. Dekat roller ada, kat C tu adalah roller. Okey, bila dekat pin, dia akan ada dua daya pada dia. So dia akan ada daya pada paksi Y dan juga paksi X. Kalau roller, dia akan ada daya sama ada Y ataupun X. Okey, so maksudnya, contoh saya lukiskan dia punya free body diagram. Okey, salin balik. Okey, salin balik dia punya truss tu. Salin tiga-tiga tu, salin. Salin je. Okey, kemudian buatkan daya luar dia. Okey, saya lukiskan daya luar dia. Contohnya dekat B ada daya 1000 ke bawah. Tulis 1000. Lagi ada tak? Apa lagi ada kat situ? Ini 60. Okey, so dekat pin, saya cakap dekat pin ada daya X dan Y. So dekat sini kena lukislah daya pada paksi X dan daya pada paksi Y. Paksi X satu, paksi Y satu. Okey. So labelkan, tadi dekat situ ni adalah titik A. So saya akan labelkan AX dan juga AY. Okey, hanya untuk pin. Pin kena ada dua daya. Boleh tak? Ada soalan tak? So untuk roller, dia atau salah satu sahaja. So kalau tengok dekat roller ni, dia punya tanah belah sini. Okey, so maksudnya daya yang menekan dia akan arah X lah kan? Okey, so kat sini akan ada daya pada paksi X sahaja. CX. CY tak ada. Okey, boleh tak? Ada tak soalan untuk free body diagram yang pertama ni? Okay, yang keseluruhan. Ya. Kenapa kat PM guna dua daya? Okay, lagi soalan lagi. Kenapa pin guna dua daya? Okay, sebab pin ni tidak bergerak. Okay, pin ni tidak bergerak, so dia akan tahan daya pada paksi X dan pada paksi Y. Okay, kalau awak tengok roller pada C ni, okay, roller pada C tu, so pergerakan roller tu bergerak ke atas ke bawah sahaja. Ke atas ke bawah. Dia tak boleh nak pergi kiri kanan kan? Sebab itulah kita dekat C tu ada satu daya yang menahan dia. So dekat C tu ada paksi X lah. Bila dia gerak kiri kanan, so daya yang tahan dia akan ada pada paksi X atau bawah kan? So kat sini akan ada CX. Satu lagi pun. Kalau ada dua pin macam mana? Kalau ada? Dua pin. Ada soalan. Okay, biasanya soalan jarang keluar dua pin. Sebab kalau pakai dua pin, dia tak boleh selesai. Kecuali kalau ada, boleh ada dua pin, tapi kalau keadaan ni macam ni sekejap. Okay, kalau untuk kes yang ada dua pin, biasanya yang ni pernah keluar jugalah dalam final. Sekejap, saya keluar. Okay, contoh yang ni dia dua pin. Okay, so kat sini dua pin. Okay, bila kes macam ni, contoh saya label dia A dengan C lah. Okay, dekat A ni, dia special case sikit, walaupun dia dua pin, tapi disebabkan ada satu tiang je dekat dia tu. Okay, satu tiang je. So daya balikan dia, okay, dia akan balas dengan satu daya juga. Okay, so dekat sini dia akan jadi, dekat sini
sini ada daya AX sahaja. Okey, dia takkan ada AY sebab dia ada sebatang tiang macam ni. Ni untuk kes kalau ada 2 pin biasanya dia akan ada satu tiang macam ni. Clear tak? Oi, mic siapa tu? Mic siapa tu? Satu mic siapa? Boleh tak? Faham tak? So untuk kes yang ni dia akan satu pin lah. Satu pin dan juga akan ada 2 pin tapi kat sebelah sini akan ada satu daya balikan saja. So kat sini akan ada AX saja. Okay, contoh yang bawah ni saya draw balik. So kat sini akan ada silap. Okay, kat sini akan ada CX dan juga CY. Okay, boleh tak? Okay, lagi satu arrow pada reaction ni. Arrow ni buat ke dalam je lah. Maksudnya dia menghala ke dalam. Okay, yang ni buat hala ke dalam je. Tak kisah apa-apa pun dia punya support kat sini, awak buat dia hala ke dalam sahaja. Okay, boleh? Ada soalan tak? Puan. Ya. Yang dekat join A tu kan. Sudut untuk BC tu memang 30 ke atau 60 kan? Mana gambar soalan tadi? Join A. Bahagian join A tu kan dia ke bawah dia AC, ke yang AB. Lepas tu kalau nak pergi B dengan C tu dia kan jadi BC. AC tambah BC sin 30. Dia sudut 30 ke atau 60 pun? Tu kejap lagi. Belum masuk lagi analisis. Awak tahu belum analisis keseluruhannya ni. Kita akan analisis pada setiap pin. Okay. So ini boleh free body diagram dulu? Boleh? Baik, Puan. Okay, sekarang ni daripada awak punya free body diagram yang besar ni, okay, daripada seketul yang ni, okay, kena pecahkan dia kepada join. Okay, awak kena pecahkan dia kepada join. Okay, so kalau ikut drawing, awak ada join A. Okay. Join A. Kat sini ada A. Okay. Join A. Join B. Dan join C. Okay. Kena lukis pula dia punya free body diagram ikut join. Okay. So saya lukiskan berdasarkan gambar keseluruhan ni. Okay, yang ni. Ni entire lah keseluruhan. Saya nak pecah dia ikut join pula. Okay, free body diagram ikut join. FBD ikut join. Allah, tulisan apa tau? Okay, sekejap padam dulu tepi ni. Padam dulu. Okay, so untuk join, ikut join. Okay, first sekali saya nak lukis gambar pada join A. So bila saya sebut join A, so mata awak tolong fokus pada join A saja. Kat sini je. Okay, so dekat join A, kita ada daya AY. Okay, kita ada AY, AX, kemudian ada 2 tiang kat sini kan. So ada 4 daya kat sini. So salin balik pada join A sahaja. Okay, so saya salin balik FBDA. Okay, satu titik A, kemudian ada AY, kemudian ada AX, kemudian ada satu daya pada ke kanan tu dan ke bawah. So untuk ke kanan tu dia adalah tiang AB. So tulis FAB. So bawah adalah AC, so tulis FAC. Okay, itu sahaja pada join A. Okay, so yang lain tu jangan lukis lah. So kita pergi pada join B pula. Untuk join B. Okay, untuk join B.
So untuk join B, kita lukis yang ada dekat B saja. Ni B, titik B. So dekat B ada daya ke bawah 1000. Ke kiri bawah ada daya BC. Ke kiri atas kita ada daya AB. So lukiskan 3 tu saja. Okay. So ke bawah ada 1000. Ke kiri belah sini, lepas tu atas kan. So bawah ni kita namakan dia BC lah. FBC sebab dia tiang B dan C. Tak cantik design. FBC. So ke atas kita ada FAB. Okay. So yang terakhir. Okay, yang terakhir kita ada pada join. Join apa? Join C ya. So yang terakhir adalah join C. Lukis balik. Dekat C ada apa? So ada CX. Kemudian ada tiang BC dan ke atas kita ada tiang AC. Okay. So kita ada CX. Atas ada FBC. Ke atas ni lagi kita ada FAB. Okey, sudut kat sini 60 tadi kan. Tulis 60. Okey, beres. So, atas ni kita boleh cari tak dia punya sudut? Apa sudut atas tu? Sebab dia sama sisi, so 60, 60, 60 lah rasanya. 60, 60. So, atas ni pun 60 lah. Okey. Ni kan sama sisi kan? 2 meter, 2 meter, 2 meter. So total 180. So samalah. So dia akan ada 60 degree. So kat atas ni, kat B kita akan dapat 30. Sini pun 30. Okay, saya buka soalan pada FBD. Ada soalan tak? Jelas tak? Boleh tak lukis? Okay, saya buka soalan. Boleh tak? Sikit. Puan. Untuk tiga Puan drawing. start dekat Puan start dekat join A ke join B sekarang ni? Saya lukis dulu. Saya lukis pada setiap join. Nak start daripada mana tak kisah. Tapi kena start lukis dulu. Lukis pada setiap join. Ada soalan tak untuk setiap join tu? Memang kena lukis macam ni ke bang kalau chapter 4? Memang kena lukis pada setiap join. Untuk method of join lah. Untuk method of section lain pula cara dia. Yang ni untuk method of join dulu. Boleh tak? Boleh? So tengok pada join saja Tengok pada join saja. Jangan pergi tengok dekat tempat lain. Tengok pada join saja. Okay, saya zoom. Ya, bang nak salim apa? Okay, tengok pada join saja. So ini join A. So kalau ada 4 pada join tu, kena buat 4 lah. Jangan awak tertinggal. Biasa sini awak semua tertinggal. Jangan tertinggal satu daya pun. Sebab perkiraan dia berkait So kalau salah pada join A, dia akan membawa pada seterusnya akan salah. Okay, boleh? Okay, step seterusnya macam awak buat equilibrium. Okay, kita nak terbitkan persamaan. Okay, yang ni sama macam equilibrium. Kena buat jumlah fx dan jumlah fy. Okay, so first kali awak kena select. Boleh start daripada mana-mana pun. Nak start kira daripada titik A boleh.
titik B boleh, titik C pun boleh. Okey. Tetapi kena pilih yang senang lah. Okey. Contohnya dekat A awak ada 2 unknown. Okey, awak ada 2 unknown, AX. 2 ke? Ada 4 tau. Ada 4. AY tak tahu, AX tak tahu, FAB tak tahu, FAC pun tak tahu nilai. So susah lah. Okay, saya tengok yang ketiga, yang B pula. Okay, yang B. Okay, yang B ada 2 sahaja unknown. Cerah sikit lah masa depan nak kira kan. 2 unknown dan 1 known. 1 yang kita tahu nilai. Okay. Kemudian titik C, 3 unknown. 3 benda tak tahu. So yang ni 3 benda tak tahu. Susah lah. Jadi jangan pilih C lah. So A dengan C kita hold dulu. Okay, kita pilih titik B. Kenapa saya pilih titik B? Sebab saya ada 2 unknown dan 1 nilai yang saya tahu. Okay, so daripada titik B ni, buatkan dia punya equation. Okay, jumlah Fx ke kanan macam biasa, positif sama dengan kosong. So apa daya ke kanan kelas? Ada tak? Tak Semua ada. ke kiri kan? Ya. So negatif lah. So bila ke kiri dia akan jadi negatif. Macam awak buat equilibrium. So awak ada negatif FAB cos 30. Kenapa cos? Sebab pasti Sebab apa X. cos? Okay. Tolak FBC cos berapa? 30. 30. Sama dengan kosong. Kosong. Faham tak tulisan saya tu? InsyaAllah faham. Okay. Soalan lagi tak? Pindah pun. Pindah. Si putih tak kira pasti X kan bang? Sebab dia ke bawah kan? Tak ada. Dia pasti Y. Sebab dia ke bawah, dia pasti Y. Dia ke bawah. So dia pasti Y. So dekat sini awak boleh pindah-pindah lah. Nak pindah apa? Okay. Pindah So negatif cos 30. negatif FAB sama dengan FBC cos 30. sama dengan FBC cos 30 bahagi cos 30. So cos 30 ni potong lah. Potong-potong tinggal. So FAB sama dengan, saya pindahkan negatif sebab saya nak FAB jadi nombor tunggal. So sama dengan negatif FBC. Okay, boleh selesai tak? Boleh selesai. So nombor 1. Kena tulis. Mana? Okay, tak boleh selesai, letak dia nombor 1. Okay, boleh? Beres? So yang tu selesai. Tak selesai pun sebab tu nak selesai kan? Okay. So bila tak boleh nak selesai, kita tambah lagi 1 iaitu jumlah Fy ke atas positif sama dengan kosong. So apa daya ke atas? Tengok balik diagram tadi. So ke atas kita ada FAB. okey, kita ada ke atas FAB dan juga FBC kan? FBC di bawah. Okey. So ni revision sikit untuk equilibrium jugalah. So sama je dengan equilibrium. Jadi FAB sin ke cos? Sin. Sin ke cos? Sin pun. Sin 30 lembut sangat. 30 sama dengan pula. Ada lagi kan tadi kan? Tolak Tolak BC. FBC. FBC
Sin Sin 30. 30 tolak 1000. 1000 sama dengan kosong. Kosong. Tacang. Cik kira sin 30 dapat apa? 1 puan. 0.5 puan. Okey, Ada. 0.5 kan? Diringkaskan 0.5 AB tolak 0.5 BC Dengan FBC 1000. FAB sama dengan 1000. 1000. So ini adalah persamaan awak yang kedua. 2. Kemudian gantilah substitute 1 into 2. okay, dia cakap AB sama dengan negatif BC kan? So gantilah. Ya. Saya gantikan AB. So AB akan dapat. So gantikan yang ni. AB ni. Okay, gantikan AB ni. Okay, so akan dapat 0.5 negatif 0.5 AB. AB pula BC lah kan? Dah ganti. BC puan. BC Tolak 0.5 BC juga. 5 BC sama dengan 1000. 1000. Boleh selesai tak lepas tu? So BC tambah BC dapat 1 lah. Ya. Okay, so dekat Jadi sini negatif. boleh tambah. So negatif BC. So BC awak akan dapat negatif BC 1000. 1000. Negatif lah. Sebab Ya. kita pindahkan negatif tu, kita akan dapat negatif 1000. Okay, selesai. Dapat BC. Dah dapat BC ni gantikan pada AB tadi. AB sama dengan negatif darab negatif 1000 kan. Negatif darab negatif akan dapat positif. So sama dengan 1000. Okey. Boleh tak? So dapat AB dengan BC. So dekat sini nak tekankan sikit. Bila jawapan awak negatif. Okey, jawapan dekat sini negatif. Ni negatif. Okey. Akan berlaku compression. Tadi dia tanya kan sama ada tension ataupun compression. Kalau jawapan awak negatif, tulis dekat belakang jawapan awak C. Okey, so bila awak tulis C, saya faham itu adalah compression. Okey, kalau jawapan awak positif, dia akan jadi tension. So tulis T. T adalah tension. Okey, yang ni tolong take note sebab kadang-kadang soalan awak tentukan sahaja sama ada compression atau tension, awak akan dapat 1 markah. Okey. So kalau awak tertinggal, contoh ada 5 tiang, setiap tiang tu 1 markah untuk compression tension. Kalau awak tertinggal, hilanglah 5 markah. Okey, boleh. Pastikan kena tahu compression ataupun tension. Jelas Boleh Boleh tak? Positive tension, negative compression. Okay, so sekarang ni awak dah dapat AB dengan BC. Lepas tu saya nak sambung lagi. Okay, tadi kita ada 3 tiang kan? Mana tadi? Mana soalan saya? Kecil sikit. Dah besar sangat tak jumpa. Okay, so tadi kita ada 3 tiang. So sekarang ni awak dah ada. Okay, kita dah ada nilai apa? AB. Okay, AB dah ada. Okay, AB dah ada, BC pun dah ada. So satu lagi tiang nak cari nilai AC sahaja. Okay, nak cari nilai AC je yang tinggal. Okay, so bila kita tak jumpa lagi, contoh tak tahu lagi AC, awak kena sambung lah. Contoh kalau tiang tu ada AB dengan BC je, settle, tak payah sambung. Okay, tapi sebabkan kita ada 3 tiang, so kita kena sambung lagi kita punya pengiraan. Okay, so dekat sini, dekat gambar ni, dekat free body diagram awak tadi. Okay. So B kita dah guna, kita dah dapat BC, AB dan juga BC.
So sekarang ni ada dua lagi. Sama ada awak nak guna titik A, join A boleh, join C pun boleh. Tapi sebab atas A tu banyak daya, ada 4. So saya pilih titik C lah. Join pada C. Okay, so pada join C, tadi kita dah dapat nilai apa? Negatif 1000. A, B, B, C. So AC tak dapat lagi lah. Okay, so sini bukan AB AC. So F, AC sini kan. Silap tadi boleh AB pula. Okay, so FBC dah dapat nilai sama dengan apa tadi? Negatif 1000. Okay, negatif 1000. So tinggal nak cari nilai AC sahaja. AC sahaja. Okay, so saya nak pilih join C. So daripada join C, saya ulang lagi step, buat lagi sekali. Okay, contoh jumlah Fx ke kanan positif sama dengan kosong. So daya X ke kanan kita ada negatif 1000 sin 60 lagi tambah Cx sama dengan kosong. Okay, so awak dapat nilai Cx. Tapi kita tak nak pun Cx tu. Dia nak juga. Cx sama dengan berapa Cx? 1000 sin 60. Puan, Ya. dekat nota ni saya tengok dia ambil kos Puan. Kos 30. Tu untuk X. Boleh juga. Bila Kena ambil 30 FY ke? kena kos lah. Bila 30 kena kos. Okay Puan. Sebab saya 60, sudut 60 saya guna sin lah. Sama juga. So, awak akan dapat berapa? Saya tekan kalkulator. Sama je nilai dia. 100 sin 60. Dapat 6. 100 pula 1000. 1000 sin 60 akan dapat 8. So akan dapat 866 juga kan. So akan dapat 866.025. Dapat 66.025 kan. Bila tekan kalkulator, betul tak? Cuba tekan kalkulator. Jawapan akhir 866.66 kat situ. So saya ambil 866 lah. Sebab jawapan Puan, kalkulator berapa saya tambah Puan? arrow ke Berapa kanan. tambah CX? Arrow ke kanan bukan ke kiri. Arrow ke kanan. Satu arah je lah maksudnya. Lepas tu alih je lah. So alih dia akan jadi positif. So akan dapat 866 point. Bila tekan kalkulator dapat 866.025 kan. Negatif Puan. Positif. Sebab Negatif. 1000. Negatif 1000. Negatif masa tu. Kalau alih boleh positif. Boleh Bila positif. alih pula dia akan jadi positif. So ini Cx. Nak cari AC. So kena guna lagi satu jumlah Fy ke atas positif sama dengan kosong. Apa ke atas? FAC. FAC cos 60. Ada lagi tak? FAC tu tegak kan? So tak ada cos atau sin lah. Sorry. Sebab dia tegak. FAC saja. Lagi tambah FBC cos 30 sama dengan kosong. Itu saja. So BC tadi boleh masuk nilai FAC tolak 1000
cos 30 sama dengan kosong. Awak akan dapat FAC samalah 1000 cos 30 awak akan dapat 866.025 Newton. Okay, so yang ni positif, so dia adalah tension. Okay, so boleh? Boleh tak? Dapat nilai CX dan juga nilai FBAC. So bila dapat FAC dalam buku 500 Newton. Bang, kalau nak guna cos 60 sama kat kan bang? Oh, saya silap. Bukan Ke cos tak boleh? 30. Cos 60 kan? Saya silap. Cos 60. Tapi sama. Laju sangat. Sama je. Kalau awak guna 30 awak kena guna sin. Okay? Ataupun kat sini saya tulislah. Ataupun sin 30. Sama. Jawapan dia akan sama. Ni atau 1000 sin 30. Boleh juga. Tekan kalkulator buat apa? Negatif 500. 500 jawapannya. So 500. Okay, so jawapan dia adalah 500 Newton. So dia adalah positif. Okay, dapat tak? Dapat bang. Bila positif, tension. So dah dapat CX, dah dapat FAC. Kalau ikutkan soalan, kalau dia nak daya pada setiap tiang, selesai dah. Tapi dia cakap nak daya pada reaction tu kan? Tengok balik soalan. Okay, soalan nak daya pada reaction juga. Okay, soalan cakap dia nak also calculate reaction force. Okay, so kat sini kena sambung lagi lah. Saya padam sikit. Okay, dia nak also calculate the reaction force. So reaction ni maksudnya daya pada luar pada AX, AY dan juga CX. Daya reaction tu. Okay, so kena sambung. Sambunglah pada titik A pula. Okay, FAB dah dapat, FAC pun dah dapat. Boleh tulis FAB dapat berapa tadi? 1000 lah. FAC dapat 500. Jadi sambung. Buat lagi. Panjang cerita dia kan. Aduh, letih nak cakap. Ke kanan positif sama dengan kosong. So daya ke kanan kita ada AX. Lagi tambah 1000 sin ke cos? Cos 30. Sin 60 saya guna sin, boleh juga sama je. Okay, sama dengan kosong. So yang ni boleh direct kira. So AX awak akan dapat negatif. Kira 866.66. 866 tu. So negatif dia adalah compression. So lagi satu jumlah FY ke atas positif sama dengan kosong. Okay, so yang ni FY kita ada negatif AY tolak AB cos 60 lagi tolak AC. Tolak 500. Tolak 500 sama dengan kosong. So yang ni awak boleh direct kira, so awak akan dapat AY sama dengan 1000 Newton. Okay, Tension. selesai. Barulah selesai. Okay. Letih cakap. Okay. Boleh tak? So kalau kat sini, kalau untuk method of join, kalau soalan tu ada 10 join, awak kena ulang sebanyak 10 kali. Banyak kan? Wow.
Okay. So, tapi kebiasaannya kalau lebih daripada 3 atau 4 join, dia akan minta section lah. Dia macam tak kejam sangat lah pun. Okay. So yang biasa dia akan ada 3 join. Kalau Dah ada kejam tapi zalim. Okay. So kalau lepas ni dekat drawing awak tu dia sambung lagi, structure tu sambung panjang-panjang lagi. So panjang lagi lah awak punya jalan kira. Okay. So rasanya yang untuk equation, penerbitan equation dan pengiraan tu macam boleh lah sebab daripada equilibrium Part kan. AY negatif lah. AY mana? AY negatif kan sebab ia arrow ke bawah. Tak payah tengok arrow, awak tengok jawapan akhir tu je. Arrow tu untuk awal-awal FPD je. Lepas tu kita jawapan akhir biarkan saja. Dia ke bawah ke atas ke biarkan. Oh, okey. Okay. So ada soalan tak? AY. Okay. So macam contoh soalan kan, ada soalan exercise tu. Ada 2 soalan exercise tu. So saya nak tekankan dekat sini, tolong lukis gambar betul-betul jangan tinggal. Okay, bila awak tertinggal satu daya, free body diagram awak dah lain, pengiraan awak pun dah lain. So jawapan akhir pun dah lain. Okay, kalau awak tengok tadi nilai itu akan bersambung-sambung. Okay, daripada AB ke BC ke AC itu bersambung. Kalau awak silap lukis gambar, kitanya semua salah lah. Bahaya mekanik macam ni lah. Dia bersambung-sambung. Boleh tak? Ada soalan tak? Kita set 5 saya bagi 5 minit. Pergilah minum ke, nak pergi tandas ke. Boleh pergi. Okey, puan je lah. Okay. Tak apa nak rehat kita. Saya bagi 5 minit.
Okay, kita sambung sikit lagi siapa yang unknown ni, tolong PM. Ni tolong reply dekat meeting chat kita ni. Siapa unknown ni? Saya Boleh puan. detect reply dekat chat tu siapa nama metrik tu. Ada 1, 2, 3, 4, 5 orang ni. Saya tak boleh detect nanti awak punya attender. Saya puan sebab tu buka kat Microsoft Teams kat laptop tak jadi. Macam lain slow ke? Reply dekat chat nama. Muhammad Hafirus ni ke? Bukan. Reply dekat chat WhatsApp chat ni puan. Chat ni, Google ni. Microsoft Team ni. Jumpa tak dekat chat tu? Siapa lagi? Tak 4 jumpa orang puan. ni. Ada 5. Chat internal meeting is only available on to team members. Tak boleh ni. Chat dekat, cuba reply dekat grup WhatsApp lah. Grup WhatsApp. Okay puan. Okay, so saya teruskan sikit lagi. Okay, nak jimat buat pun. Okay, saya nak tunjuk satu example lagi, exercise ni. Saya nak tunjuk dia punya FBD saja. Kiraan tu awak buat sendiri. Okay, kiraan buat sendiri, saya nak lukis FBD saja. Macam mana lukis FBD saja. Okay, pengiraan tu rasanya nanti try lah. Sebab equilibrium pun dah terang. Okay. So, kat sini cakap determine the force in each member of the truss. So, each member, bila sebut each member, dia adalah join each member. Okay. So, silalah guna method of join. J tu join method of join. Kemudian indicate whether the members are in tension or compression. Okay, itu macam biasalah. Kalau positif, tension, negatif, compression. Okay, so first kali kena lukis dia punya free body diagram keseluruhan. So saya lukiskan free body diagram keseluruhan. So dekat sini A adalah pin, C adalah roller. So dekat A akan ada AX dan juga AY. Dekat C akan ada CY saja. Okay, macam mana nak tahu CY ke CX? Tengok tanah ni. Tanah kat sini menghala ke arah Y. So kita buat daya balikan pada Y ni lah. Okay. So saya salin balik. Salin sahaja. Okay, lukiskan daya yang ada. So dekat B kita ada 500. Okay, dekat A kita ada AY. CY, Y lah. Kalau part CX, kita labelkan dia sebagai AX. Okay, dan dekat C kita ada CY. Okay, sudut tu lukisan nanti. Okay, so lukis ni titik atas titik B, belah kanan titik C dan belah kiri ni adalah titik E. Okay. So itu adalah keseluruhan, entire. Tulislah entire. Entire ni semualah. RE, entire free body diagram. Okay, so daripada gambar aja keseluruhan ni barulah kita pecah kepada ikut join. Okay, so dekat sini ada 3 join. So awak akan pecah 3 lah pada titik A. Saya buat kotak. A. Okay, kemudian titik B. Yang ketiga titik C. Okay, so pada A awak ada berapa? Ada 4. Ada AX, AY, AC dan juga AB. Ada 4. So
Bila lukis, lukis semua. Suara sekejap. Okay. So pada A ada 4. So lukis 4-4 lah. So saya lukis kat tepi ni ada 4. So ada AX, AY, sorry, bawah AY. Lagi ada AX. Kemudian ada AC dan juga terlanggar tulisan tu, saya atas sikit, AB. Okay, so itu adalah titik A. Apa pula bertukang tu? Aku bertukang tu. Apa tu? Okay, so kemudian Awak kita start pergi pada sikit. join B pula. Okay, join B ada apa kat B tu? Ada daya 500, kemudian ada daya BC dan juga AB. Lukis semula pada titik B. Akan lain. Okay, ni B. So ke kanan ada 500, ke bawah ada AB dan tengah tu ada apa? BC. PC. So itu okay, so ini adalah titik B. Okay, so satu lagi last adalah titik C. Kat C kita ada CY, ada AC dan juga BC. Okay, so lukislah titik B pula. Saya ke kanan sikit. Okay, so titik C ada CY, kemudian ada AC. Naik atas kita ada BC. So 45 darjah. Selesai. Itu sahaja gambar dia. Kemudian pilihlah nak selesaikan sama ada guna join A. Join apa yang ni? Join C. Ni join C. Join A. Sama ada awak nak guna join A, join B atau join C. Boleh pilih mana-mana. Okay. So rasanya guna B kot. Okay. Supaya ada 2 unknown. 2 unknown. Bila banyak yang tak tahu ni susah lah, tak boleh selesai. Awak kena ada at least ada 2 unknown, 1 known. Titik B ada 2 unknown kan? Titik A ada 4 unknown, titik C ada 3. So pilih yang mudah lah. So awak akan start daripada titik B. Okay, boleh tak? Ada soalan untuk free body diagram tak? Sebelum Free body. Maksudnya kalau bagi 3 poin pun kena guna 3 poin ni lah. Buat macam orang buat. Okay, tapi soalan ni dia cakap dia nak member pada trust saja. Kalau awak baca soalan, awak baca soalan, dia nak member pada 3 trust ni saja. Member of trust. Pada reaction, okay, nilai AX, AY, CY tu tak perlu cari pun tak apa. Sebab dia tak nak. Okay, dia nak daya pada AB, BC dan AC saja. 3 ni je. So kalau awak dah dapat, awak kira-kira awak dah dapat 3 daya ni, selesailah. Okay, yang AX, AY, CX ni adalah daya reaction. Okay. So kalau soalan tak minta, tak perlu carilah. Okay, soalan satu ni tak minta, so tak perlu cari. So dah dapat AB, BC dan AC, boleh stop kira. Tak payah sambung lagi.
Okay, siapa lagi unknown ni? Seorang je yang WhatsApp saya. Rahim je. Lepas tu yang 4 orang ni memang tak ada ke? Nanti attendance awak kosong. Masalah nanti. Siapa lagi 4 unknown ni? Okay, saya buka soalan. Ada tak soalan untuk free body diagram ni? Boleh tak? Siapa unknown ni, unknown user ni selain Rahim, tolong WhatsApp lah. Kalau tak ada, saya assume dia tak ada lah. Okay, ada soalan tak? Sebelum kita habis, saya tinggalkan awak dengan exercise nombor 1 ni. Tolong kira. Sekejap lagi saya share link atau submit guna CDOS. Sekejap lagi. Puan, nak Ya. tahu sudut dia macam mana tu? Kalau macam yang bagi ni 180 kan, kalau 45. Okay, so yang ni untuk kes yang ni senang lah. Yang ni kejap Sisi sama, Macam sudut sama lah kan Puan? okay, so untuk yang ni, kes yang ni, kalau awak tengok, sini Oh, nampak 45. Dekat Sini 90. B500 tu 45 sebab sudut zigzag. Kan, sini 45. Sini 45 lah, Kak. 45 sebab Sudut sudut Z. Sisi sama. Sudut zigzag. Apa kalau awak nak kira, awak 180 tolak 90 tolak 45 kan? Sama. Okay, so untuk yang tu, kalau saya tengok tunjuk yang bawah ni ni kalau lah. Saya susah sangat nanti pening pula. Okay, contoh yang ni kalau tak diberi awak boleh guna. Kat sini ada 2. Oh, tak nampak situ. Saya buat kat lain. Okay, contoh yang ni kan. Dia bagi 2. Kalau dalam ni tak bagi sudut. So boleh guna tangent theta sama dengan 2/2. Kalau tak bagi sudut awak boleh guna cara trigonometrik ni. Nak cari theta. Boleh guna trigonometrik. Kalau tak diberi sudut lah. Oh. Dia trigonometri. Okay. Boleh? Ada Kira soalan lagi? Guna panjang lebar je Puan. Boleh dua guna meter. panjang tinggi tiang tu, panjang tiang dengan lebar tiang. Okay, bagi tinggi dan lebar tu boleh gunalah. Okay, ada soalan lagi? Okay, saya nak awak buat sambung untuk cari dia punya tiang Yang saya buat tadi ni hanya free body diagram saja. Okay, saya nak awak cari, tolong carikan nilai F, AB, F, BC dan F, AC. Lepas tu tentukan sama ada tension ataupun compression. Okay. So, saya tinggalkan awak dengan soalan ni dalam masa setengah jam lagi. Sekejap lagi tolong submit melalui CDOS lah. Saya akan buka link dan hantar melalui CDOS. Boleh? Ada soalan? Boleh saya berakhir di sini? Boleh Puan. Okay. Kalau tak ada apa-apa, so kita jumpa hari Selasa malam lah untuk test 1. Okay. Test 1 Selasa malam pukul 9 melalui CDOS. So pastikan semua orang boleh guna CDOS. Kaedahnya ada soalan multi tu, ada ABC dan ada soalan kena draw free body diagram dan ada soalan kena kira. So ada yang kena snap dan upload lah. Lepas tu send. Okay, ada soalan ABC tak banyak pun, sikit je untuk teori saja. Kemudian awak kena lukis free body diagram, snap dan upload. Dan kira-kira, snap dan upload juga melalui CDOS. Dalam masa sejam sahaja. Okay, so siapa yang kosong ke Awam kuis ngaji tu, tolong buat extra latihan. Okay, boleh? Ada soalan? Kalau tak ada, kita berakhir di sini.
Okay. Astagfirullahaladzim. So tolong sambung latihan tu dan submit di SIDOS. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.